kesungguhan. Walaupun mungkin dalam keterpaksaan, tapi Allah bagi kita kekuatan untuk memaksa diri kita untuk duduk pagi ni sama-sama. Kita nak lihat beberapa potongan ayat daripada Al-Quran. Kita masih lagi dalam surah Al-Mujadalah, berada pada ayat yang ke-11. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat pada bahagian akhir ayat ini. Sebelum kita mula, kita nak baca dulu ayat ini. Muka surat 543. 543 surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat ke-11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kamu, berilah kelapangan dalam majlis untuk membuka ruang tempat duduk orang lain, maka lapangkanlah. Nescaya Allah memberi kelapangan untuk kamu. Apabila diminta kepada kamu, berdirilah, maka bangunlah. Nescaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat. Ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Kita telah bincangkan permulaan ayat ini. Ayat ini mengikut konteksnya ialah mengenai adab di dalam majlis, yang mana kalau ada orang minta kita space, maka kita bagi dia kepada dia tempat duduk untuk dia duduk. Apabila kita disuruh untuk beri ruang, kita kena beri ruang. Apabila kita disuruh untuk bangun, berdiri, untuk beri tempat duduk itu kepada orang lain, maka kita kena bangun dan beri tempat duduk itu kepada orang lain. Dan kita belajar juga daripada ayat ini beberapa adab yang lain, iaitu di antaranya kita tidak boleh nak suruh orang lain bangun daripada tempat duduk dia dan kemudian kita duduk di situ. Walaupun dia adalah budak kecil. Yang boleh nak membangunkan orang lain untuk duduk di situ ialah mungkin guru, orang yang ada autoriti. Dan yang nak diberi duduk tu pula adalah orang yang lebih patut diberi duduk di situ daripada kita. Tapi untuk kita nak saja-saja nak suruh orang lain bangun, budak kecil yang berada di dalam saf pun kita tak boleh nak suruh dia bangun kalau dia sampai dulu daripada kita. Kerana itu adalah adab yang Nabi SAW ajarkan. Dan sekejap Ustaz. Minta semua offkan mic ya. Sebab kadang-kadang kita apabila kita bercakap dan mic kita buka, dia akan mengganggu rakaman kita nanti ya. Tolong ya. Masih Ustaz. Bila nak bercakap tu offkan mic. Dan off dululah, senang. Off dulu. Off dulu. Tak perasan. Kadang kita tak perasan. Macam saya test suara lah, saya tak perasan, saya tak mute. Saya duk test, rupanya tak mute satu semua orang ni. Baik.
Itu adalah adab di antara dalam majlis, dan ia juga mengajar kepada kita adab ketika kita bermuamalah atau berurusan dengan orang lain, baik daripada ahli keluarga kita, baik daripada jiran kita, masyarakat, baik daripada kita punya staff, kita punya office mate, baik sesama muslim secara umumnya. Iaitu apa? Allah mengajarkan dalam ayat ini bukan saja ayat tapi konsep kepada kita, iaitu al-jaza' min jinsil amal. Apa yang kita buat macam tu juga nanti kita akan dibalas. Baik, kemudian pada bahagian bawah itu Allah memberitahu bahawa Allah mengangkat darjat orang yang beriman. Orang yang beriman di sisi Allah Azza wa Jalla telah memang mempunyai satu darjat yang tersendiri. Kemudian apabila orang beriman itu, dia juga adalah orang yang berilmu, maka darjatnya akan menjadi lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah sebutkan ilmu ini adalah ilmu berkenaan dengan ilmu Majlis ilmu. utul ilma, yang diberikan ilmu ini, ilmu pengetahuan apa yang Allah akan mengangkat darjat dia di sisinya. Ilmu Agama. Ilmu berkaitan dengan agama. Agama. Itu yang utama sekali, yang paling utama. Ilmu-ilmu lain juga sebenarnya itu semua membawa kepada Allah Azza wa Jalla juga. Sepatutnya begitu. Cuma ada yang menghubung kaitkannya dengan Allah dan ada yang dia tidak menghubung kaitkannya dengan Allah. Sedangkan semua ilmu yang ada yang kita belajar itu semua sepatutnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sebab itulah Allah menjadikan alam ini yang manusia mengkaji, manusia menggunakannya untuk semuanya nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam ayat ini Allah mengangkat darjat orang-orang yang telah diberikan kepada dia ilmu pengetahuan mengenai agama. Dan memang setiap daripada kita kewajipannya adalah untuk memahami agama yang kita anuti ini. Paling tidak, paling kurang kita tahu, kita kenal Allah, kita kenal Nabi dan kita tahu ibadah yang kita lakukan itu sebab apa. Sebab apa. Bukannya hanya kerana kita mengikut orang lain ataupun mengikut adat, tapi kita kena tahu betul-betul sebab apa kita lakukan sesuatu ibadah itu. Kan nak baca sebelum tidur, nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah As-Sajdah, kita kena tahu kenapa kita baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Kita tak boleh hanya macam orang lain baca, jadi aku pun nak baca. Aku dengar-dengar orang kata bagus baca, jadi aku pun baca. Tak, kita kena tahu betul-betul. Kita tak boleh sangka-sangka, tak boleh agak-agak. Kita kena tahu betul-betul apa yang kita nak lakukan dalam hal beragama ini. So, kita kena belajar. Kenapa baca surah Al-Mulk dengan surah Sajdah sebelum tidur? Kan, bangun tidur nak kena baca doa. Kenapa nak kena baca doa waktu bangun tidur? Doa apa yang nak kena baca? Betul ke doa ni yang Nabi baca? Macam mana yang Nabi baca? Semua tu adalah kewajipan yang setiap orang dia kena tahu ketika mana dia nak melakukan satu ibadah itu dalam hal beragama ini. Dia kena tahu sebab apa. Maka orang yang dia beriman dan juga dia berilmu, maka Allah akan mengangkat darjatnya lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana itu ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang dia bersusah payah untuk menuntut ilmu ini adalah tinggi. Kan? Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sehingga nanti ia kembali. Juga dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Apa yang dilakukan? Dia hanya menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu saja. Maksudnya dia bersusah payah untuk belajar. Dia bersusah payah nak kena bangun, nak kena tinggalkan kerja-kerja dia yang lain ataupun nak kena siapkan kerja dia cepat-cepat sebab kejap lagi pukul 11 ada kelas tadabbur. Ada kelas Quran. Maka dia menempuh jalan itu, bersusah payah nak kejar masa pukul 11 sampai pukul 1 ni nak spend time untuk nak buka Quran. Maka siapa yang melakukan yang demikian, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dia bersusah payah untuk menuntut ilmu berkaitan dengan agama. Dan bergembiralah sesiapa yang Allah bukakan dia jalan
bukakan hati dia, lapangkan masa dia untuk dia belajar mengenai agama dia, belajar mengenai Al-Quran. Kerana itu antara bukti Allah nakkan kepada dia kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nakkan kepada dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman tentang agama. Maka kita semua pada hari ini kita berada di sini sebab kita nak faham Al-Quran ini, nak faham tentang agama yang kita anuti ini. Maka kita semua ini, saya yakin Allah nakkan kepada kita ini kebaikan. Dan ganjaran kebaikan yang paling besar nanti adalah Allah akan berikan kepada setiap orang itu syurga, insya-Allah. Dan Allah tutup pada bahagian akhir ayat ini dengan Allah berfirman, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan khabirun, yang maha mendalam pengetahuannya. Khabir, maha teliti, maha mendalam. Baik, apa kaitan dia dengan konteks ayat? Jika kita melihat pada konteks ayat, Allah nak bagi tahu bahawa Allah itu dia maha mendalam pengetahuan dia dan maha teliti pengetahuan dia mengenai keadaan seseorang itu ketika mana berada di dalam majlis. Kita telah sebutkan bahawa ayat ini turun asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika mana para sahabat yang berada bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis, datang sahabat yang lain, Nabi nak bagi mereka duduk, kemudian Nabi suruh sebahagian orang ni bagi ruang, sebahagian orang ni Nabi bangunkan, minta dia beralih tempat dan beri kepada sahabat yang baru datang itu untuk duduk di situ. Maka Allah kata, Allah khabirun bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Maksudnya kamu nak bagi ruang ke atau kamu tak nak bagi ruang, Allah tahu, Allah khabirun. Kalau Nabi waktu tu suruh kamu bagi ruang tapi dalam hati kamu ni ada rasa macam tak suka, Tak ikhlas. tak ikhlas, rasa macam kenapa Nabi buat macam ni kan, aku sampai dulu, kenapa aku nak kena bagi ruang pula kan, aku ni tak cukup hebat ke. Maka Allah kata Allah khabirun, dia maha mendalam pengetahuan, dia teliti, Allah tahu apa yang berada di dalam hati itu, suka ke tak suka, ikhlas ataupun tak, beralih tempat itu ataupun bangun dan beri ruang kepada orang lain. Begitu juga Allah nak beritahu bahawa seseorang itu ketika mana dia beriman, Allah itu khabirun. Dalam dia nak mendapatkan iman itu dan nak mempertahankan iman dia dengan melakukan amal soleh, maka Allah bima ta'maluna khabir. Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan iman kamu tu. Nak sebut aku beriman senang, yang susahnya adalah nak membuktikannya, nak mempertahankan iman itu dengan nak membuktikan dengan amalan yang ikhlas. Itu lagi-lagi bila dia berlaga, dia berlaga dengan sesuatu yang lain. Ada macam ada conflict of interest. Macam tu bila bertembungnya, contoh yang paling mudah, bila bertembungnya kerja dengan solat, mana satu yang kita nak dahulukan? Bila bertembungnya meniaga dengan waktu solat, bila bertembungnya meniaga dengan riba, bila bertembungnya meniaga dengan rasuah, maka itu semua waktu itulah Allah nak menjadi Allah khabirun. Allah benar-benar maha mendalam pengetahuannya tentang iman kita ketika itu. Kita memilih jalan yang mana untuk mempertahankan iman kita. Sebanyak mana kali pun kita ucap pada mulut kita, aku beriman, aku percaya pada Allah, tapi Allah khabirun. Ketika mana seseorang itu Allah berikan kepada dia ujian dan juga musibah, Allah khabirun, maha mendalam pengetahuannya tentang diri dia ketika dia tertimpa musibah. Adakah dia redha dengan ujian yang Allah berikan itu dan sabar serta bertawakal kepada Allah, ataupun dia mempersoalkan kenapa Allah beri kepada aku ujian ini bukan pada orang lain. Aku ni rajin solat, dahlah solat kat surau masjid, aku solat sunat, puasa sunat, banyak bersedekah, aku banyak baca Quran, aku masuk lagi kelas tadabbur, tapi kenapa aku? Kan member tu aku tengok dia biasa-biasa je, kadang semayang pun tak semayang. Kan Quran lagi tak pernah baca, tapi hidup dia elok je. Kenapa
kau bagi dekat aku, ya Allah, ujian ni tak bagi dekat dia. Maka Allah khabirun, melihat, tahu dengan maha mendalam, teliti iman seseorang itu. Ketika mana Allah berikan kepada dia ujian dan juga musibah, bagaimana keadaan dia deal dengan ujian dan juga musibah itu. Dan Allah Azza wa Jalla juga khabirun, yang maha mendalam, yang maha teliti ketika mana seseorang itu pergi untuk menuntut ilmu. Dan Allah itu khabirun, maha mendalam dan maha teliti bagaimana keadaan seseorang itu setelah dia mendapat ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, adakah dia pergi menuntut ilmu tu atas sebab apa? Dan setelah dia mendapat ilmu, bagaimana keadaan diri dia? Adakah dia rasa, oh aku ni hebat, aku ni pandai daripada orang lain, aku ni patut orang pandang, diberi kemuliaan sebab aku ni banyak benda yang aku tahu ni, aku terer bahasa Arab. Kan kalau setakat nak bezakan isim fi'il harf tu, tutup mata je aku boleh buat. Aku ni hebat ni. Maka Allah dia khabirun, maha mendalam dan maha teliti pengetahuannya bagaimana keadaan seseorang itu ketika mana dia sedang menuntut ilmu ataupun setelah Allah kurniakan kepada dia ilmu. Adakah dia menjalankan tanggungjawab ilmu dia itu dengan dia beramal dan dia mengajarkan kepada orang lain ataupun tidak. Lepas itu Allah tutup ayat ini dengan Allah kata wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu khabirun, yang maha mendalam pengetahuannya, yang maha teliti pengetahuannya, yang mana Allah itu tahu kalau kamu boleh nak tipu manusia, kamu boleh tipu manusia tak pelik sebab manusia itu hanya tahu pada surface-nya sahaja. Tetapi Allah khabir, sampai dalam semua Allah boleh detect, sampai ke kamu punya hati tu paling dalam sekali. Allah boleh tahu apa sebenarnya yang berada di situ. Maka itulah ayat yang ke-11. Ayat ke-11 yang membawa kepada kita pengajaran besarnya ialah mengenai konsep dalam Islam, membawa kepada kita mengenai ilmu dalam beriman. Dalam nak beriman itu kena ada ilmu. Tak boleh ada iman tetapi tidak ada ilmu. Sebagaimana kita nak baca Quran, kita kena ada ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Quran. Kena ada ilmu tajwid. Kena ada. Tak boleh tak ada ilmu tajwid. Tak boleh main agak-agak je nak baca, tak boleh. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu kat mana nak berhenti, kat mana nak sambung. Kena ada ilmu. Kat mana tak boleh berhenti. Kena ada ilmu mengenai apa makna yang kita baca tu. Kena ada ilmu atas setiap apa yang kita lakukan. Mana dalam nak beriman kena ada ilmu, dan setiap apa yang kita lakukan ketika mana kita beriman, ketika mana kita nak mendapatkan ilmu atau setelah kita beriman, setelah kita berilmu, maka semua itu dalam lingkungan khabirun, pengetahuan Allah Azza wa Jalla yang maha mendalam. Maka seseorang itu perlu perhatikan keadaan diri dia ketika mana dia tengah nak belajar ataupun tengah nak beriman, dan juga setelah dia beriman, setelah dia dapat ilmu. Kerana sebelum dan selepas, sebelum, sedang dan selepas, semua itu dalam lingkungan khabirun, pengetahuan Allah yang maha mendalam dan juga maha teliti. Baik. Kita nak lihat seterusnya pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 pada muka surat 544. Ayat ke-12 kita nak baca. Ayat yang ke-12 muka surat 544. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah.
Ya يا ayyuhalladzina أيها الذين amanu آمنوا إذا idza ناجيتم najaitumur الرسول rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar. Zalika خير khairul لكم lakum wa وأطهر Fa in lam atqa. tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Fa فإن illam tajidu تجدوا fa فإن innallaha الله ghafurur غفور rahim. رحيم. Terjemahan. Ya, ya. Haji Yahya tak buka mic Haji Yahya. Haji Yahya lupa buka mic. Okey tak? Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah secara khusus, maka hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin sebelum kamu menghadapnya. Pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh sesuatu yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat ini dimasukkan dengan firman Allah seterusnya. Baik. Sekejap ya. Saya nak share screen sekejap. Dah share dah Ustaz. Itulah. Baik. Terima kasih Haji. Okey. Baik. Ayat yang ke-11 tadi. Ayat sebelum ni ayat yang ke-11. Baik, kejap lagi kita akan lihat sebelum kita habis, kita nak lihat pada apa yang kita dapat pada ayat yang ke-11. Biar kita ada jarak sikit supaya kita boleh lupa sekejap ayat tu. So bila tanya nanti, kita kena tengok balik. Tak adalah nanti kita bagi apa ayat yang saya cakap tadi kan. Baik, ayat yang ke-12. Kita nak lihat pada apa mesej Allah kepada saya dalam ayat ini yang boleh kita dapat melalui terjemahan sahaja. Baik, kalau boleh kongsikan kepada saya. Okay. Baik, lihat pada terjemahan sahaja apa poin yang boleh, berapa banyak poin yang boleh kita dapat daripada ayat yang ke-12 ini. Saya kongsikan poin pertama yang saya dapat, yang saya ambil daripada terjemahan, iaitu firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Itu mesej ataupun poin pertama yang saya dapat daripada ayat 12 ni. Yang kedua, boleh kalau siapa nak kongsi, ini boleh unmute. Kalau siapa nak bercakap, ambil daripada terjemahan sahaja. Sebelum jumpa Rasulullah kena sedekah. Kamu bersedekah, Ustaz. Baik, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada kafir hakim miskin sebelum kamu menghadapnya. Baik. Baik, yang ketiga ada lagi ke? Ada Ustaz. Ya. Sedekah itu adalah lebih baik dan lebih bersih bagi kamu. Benar, sedekah itu adalah lebih baik dan bagi dan lebih bersih. Baik, terima kasih. Terusnya ada lagi? Kalau tak ada apa-apa, masih dibenarkan bertemu Rasulullah. Baik. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang dibenarkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tidak dapat dielakkan. Ini saya ambil direct je daripada terjemahan. Saya tak tambah apa-apa. Ada lagi? Allah Maha Pemurah, Maha Mengasih, Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Baik. Maka daripada ayat ke-12 ini, melalui terjemahan sahaja, kita dapat bawa keluar 5 mesej ataupun 5 poin ayat ini. Iaitu yang pertama, wahai orang yang beriman. Yang kedua, mengenai apabila kamu hendak menghadap, tanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah sebelum kamu berjumpa dengan Nabi SAW. Yang ketiga, pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Yang keempat, kamu tak ada benda yang nak sedekah, kamu dibenarkan juga menghadap Nabi mengenai perkara yang tak dapat dielakkan.
Yang kelima, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Ini adalah kita sebut sebagai apa? Peringkat pertama untuk kita mula nak tadabbur. Ini saya bawakan supaya setiap daripada kita tidak nanti bergantung kepada kelas kalau nak tadabbur, kan? Jadi kalau nak tadabbur je nak kena masuk kelas, nak tadabbur je nak masuk kelas. Jadi tak perlu bergantung pada kelas. Saya bawakan step by step. Boleh tengok sepanjang kelas kita ini apa yang boleh kita lakukan. Nanti kita boleh buat sendiri. Nak pecahkan ikut point yang sebegini. Setiap daripada kita boleh lakukan dan kita hanya perlu kepada terjemahan sahaja. Dan dengan pecahkan kepada point sebegini pun, ia dah memberi kepada kita banyak pemahaman berbanding kita baca terjemahan secara semuanya sekali satu ayat. Bila kita pecahkan, ia akan buatkan kita lebih lagi nampak. Dan bila kita nak elaborate, kan, nak syarahkan lagi, dia jadi lebih mudah. Kan kita akan pergi pada poin 1, wahai orang-orang beriman. Maka kita duduk dan fikir mengenai kenapa Allah sebut wahai orang-orang beriman. Maka kita akan dapat lagi poin yang seterusnya begitu. Kita pergi pula pada poin yang kedua, bila nak menghadap Nabi, tanya sesuatu, maka sedekah dulu. Maka kita duduk dan fikir apa poin yang ada yang Allah nak tekankan dalam ayat ini. Maka ini step pertamanya ialah kita pecahkan dia menjadi terjemahan. Pecahkan dia menjadi terjemahan, pecahkan dia menjadi poin-poin yang kecil macam ni supaya mudah kita nak detect. Baik. Kita nak lihat pada awal sebelum kita nak masuk pada ayat ini, saya nak berkongsi sikit mengenai asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ni. Yang ni kita tak dapat daripada terjemahan lah. Tetapi ada kan Quran sekarang ni yang dekat bawah tu pun dia dah ada letak asbabun nuzul kan? Ada Ustaz. Saya rasa antaranya Quran yang Haji Yahya guna. Haji Yahya guna Quran apa? Saya Haramain. bukan Ustaz, ni yang saya pergi ambil di Putrajaya tu, di kilang Oh, okey. di kilang dia tu sendiri. Okey, baik. Yang ni dia bagi semua Ustaz. Ada, saya tak faham pun ada setengah tu. Boleh je tunjuk dia Haji Zah punya. minta share kan sebab bagus punya- sangatlah dia punya bila ni kan? baca tu. Yang ni. Dia punya depan- makna semua tu Dia Tak di boleh luar nak ni, tengok ni. Dia di luar ni tak ada beza apa. dengan kita punya Saya biasa. stop share dulu. Besar Ah. sikit nampak Haji Yahya punya. Okey, baik. Dipanggil Nanti untuk dalam grup, Al-Quran Karim, bertajwid dan terjemahan berserta ensiklopedia Al-Quran. Betul. Di belakang ni, belakang dia. Belakang tu. Di sini tak ada apa, di sini biasa aja. Baik. Ini yang Tapi latest wording Ustaz. dia special. Dia yang ni dia pakai tulis tangan. Lebih ya Allah. Okey. Yang ni dia tulis tangan. Dia pakai apa cantik, Quran memang cantik. Saya ada Bagus. juga beli kat sana tapi lain. tak Berapa ada yang rial sini. Berapa rial? Yang ni saya ingat Berapa tu Haji ya? Haji berapa ringgit? 100 dia tulis 130. 190. Harga tulis 190 tapi kita dapat beli 130, ada orang wakaf kan. Boleh jadilah. Saya pun tak ingat sebab saya beli tahun sudah. Lama dah, kat setahun lebih dah. Tapi perkataan dia sangat apalah. Lain kan? Kita tengok, Lain. kita semak dia yang baca tu dia lain sikit. Macam bagi orang faham sangat. Dia banyak dalam kurungan. Yang mana yang benda yang tak berapa jelas tu dia bubuh dalam kurungan. Jadi kadang-kadang saya baca tu hak yang dalam kurungan pun saya baca sekali. Tu yang lain tu. Cantik. Kita tak faham kan? Dalam kurungan tu yang menjelaskan tu. Betul. Yang betul. menjelaskan. Okay, back to screen. Dia dah pecahkan ikut tajuk dan sebagainya kan, menarik. Jadi Quran macam tu dia membantu kita untuk untuk lebih faham lah. Kan macam asbabun nuzul mungkin kita kena baca yang lain, sebelum ni kita kena buat carian kan. Tapi Quran sekarang pun dia kadang dia dah siap letak dah, dia punya asbabun nuzul tu dah ada dah dekat situ. Dah tak payah susah-susah nak cari dah. Sangat-sangat mudah. Semuanya itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka benarlah firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
dan sesungguhnya benar kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diambil pengajaran. Tapi ada tak orang yang dia nak berusaha, dia belajar sampai dia dapat ambil pengajaran itu. Cuma tinggal sekarang ni nak tak nak aja, banyak sangat kemudahan yang Allah dah berikan pada kita. Baik, untuk asbabun nuzul. Saya tekan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini tengok macam bahasa Arab, tapi tak perlu takut. Asbabun nuzul ni sama je macam bahasa Melayu. Kan? Bahasa Melayu dia apa? Sebab dia. Sebab. Bahasa Melayu dia sebab. Sebab. Dalam bahasa Arab pun sebab juga. Kalau dia singular, sebab, sababun. Tapi dia jadi asbabun sebab dia plural, jamak. So jadi asbabun, singular dia sebab juga, sama. Arab dia ikut kita juga. Arab ikut kita kan. Arab ikut kita. Tapi ikut siapa Kita Ustaz? ikut anak. Nah, kadang kita nampak perkataan tu macam Arab macam takut. Jadi takut sebab sebahagian perkataan tu sama kita punya. Jadi sebab nuzul Ya. Nuzul turun. Pun kita dah biasa dengan nuzul Quran kan. Jadi asbabun nuzul sebab turun. Terjemah perkataan ni kalau sedap sikit, sebab penurunan. Baik, ulama berselisih pendapat mengenai sebab penurunan ayat ini. Yang pertamanya ialah dikatakan bahawa kaum munafik selalu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita cerita ketika di Madinah. Kerana waktu dekat Mekah munafik belum ada kan. Dekat Madinah baru ada muncul kaum munafik. Kaum munafik mereka selalu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kebanyakan daripada kaum munafik ini mereka adalah orang kaya dan mereka adalah ramainya ketua-ketua kabilah. Pemimpin-pemimpin besar. AJK lah dalam kabilah dia. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi ada orang yang Nabi angkat tu bukan daripada, kiranya dia dulu bukannya orang tinggi dalam kabilah tu, orang biasa je. Tapi kadang Nabi angkat dia sebagai ketua untuk pimpin perang ke, ketua untuk mimpin rombongan ke, ketua untuk buat sesuatu tugas dan sebagainya. Kaum munafik ini mereka suka untuk duduk dengan Nabi SAW. Dan mereka selalu nak duduk berjumpa dengan Nabi ni bukanlah kerana ada hal-hal penting nak ditanya ataupun nak dibincangkan, bukan. Tapi mereka berjumpa tu sebab saja-saja nak jumpa, nak tunjuk ke orang lain yang mereka ini dekat dengan Nabi SAW dan seolah-olah mereka ni adalah orang yang penting. Macam mana sekarang ni kan, kita tengok ada orang yang dia suka nak duduk dekat dengan pemimpin-pemimpin ni, dengan menteri-menteri ni. Kan, dengan menteri-menteri ni, dengan orang-orang yang ada nama artis, dia suka nak duduk dekat. Kan, pergi selalu jumpa, takat gambar, salam, lepas tu post dekat Facebook, post dekat Instagram kan. So orang pun nampak, hebat dia ni. Supaya dia nak nampak hebat. Dia duduk dengan keliling orang-orang yang ternama, orang yang dinama, nak nampak hebat. Nak nampak dia ni macam somebody. Kan? Kaki ampu tu Ustaz. Kaki ampu. Bukan macam kaki ampu. Dia suka macam tu. Nak biar nampak, orang nampak, dia orang ni orang penting ni. Sebab apa? Sebab selalu ada dengan Nabi. Macam orang sekarang selalu ada dengan public figure. Kita rasa, dia ni mesti somebody ni. Padahal kerja dia duk itu je, jumpa salam takat gambar, itu je kan. Macam tu juga orang sekarang suka nak menipu dengan kehidupan ni. Pergi tempat mana-mana takat gambar, pergi kat pavilion takat gambar kan, jumpa kereta mewah takat gambar, pergi tepi pantai naik kereta terbang takat gambar, hingga kan orang menganggap dia ni mesti gaji besar punya ni, hidup dia ni best. Kalau boleh aku nak hidup macam dia, kerja berjalan je kan. Tapi itu semua hanya gambar, mungkin hanya sebahagian kecil saja daripada kehidupan dia. Pun dia takat gambar je, mungkin dia lalu je, kita tak tahu cerita sebenar di sebalik dia. Maka inilah sikap yang kaum munafik dulu suka.
suka nak duduk dengan Nabi SAW, tapi bukan kerana dia suka duduk tu sebab dia nak belajar, ataupun sebab dia nak bertanya, ataupun sebab ada perkara yang nak dibincangkan mengenai Islam, mengenai penyebaran Islam dan sebagainya. Bukan. Hanya kerana mereka nak dilihat sebagai orang yang penting dan somebody. Baik. Maka bila berlaku perkara ini, selalunya bila para sahabat datang nak berjumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat tengok ada orang lain tengah jumpa dengan Nabi, maka para sahabat takkan ganggu. Ini adab para sahabat, takkan ganggu walaupun dia tahu yang jumpa dengan Nabi ni itu kemungkinan orang munafik. Tapi mereka tetap tidak mengganggu. Mereka tak adalah kata, kau pergilah tepi kan, kau ni sembang je datang apa, bukan ada benda pun kau nak sembang kan apa kan, saja buat-buat sibuk je, tak. Mereka, kalau mereka datang, mereka lihat ada orang dengan Nabi SAW, mereka tak kira siapa. Mereka tak akan mengganggu orang yang tengah berjumpa dengan Nabi SAW, yang tengah berbicara ataupun bersembang dengan Nabi SAW. Maka perkara ini mengganggu Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kadang Nabi memang nak jumpa dengan sahabat yang tertentu, sebab Nabi ada perkara yang Nabi nak bincangkan. Nak bincang tentang strategi, mungkin nak pergi berperang ke, bincang macam mana nak menyebarkan Islam ke, bincang kalau ada masalah dalam pemerintahan ke. Tapi terganggu dengan puak-puak yang munafik ini, yang memang selalu datang jumpa Nabi nak menyibukkan Nabi SAW, yang tidak ada kepentingan pun untuk agama. Lalu turunlah ayat ini yang Allah menyuruh siapa yang nak jumpa dengan Nabi SAW kena bagi sedekah dulu kepada fakir miskin sebelum nak jumpa dengan Nabi SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua mengatakan bahawa kerana ada orang kaya dan berkedudukan selalu datang berjumpa, selalu dating pula, selalu datang selalu datang berjumpa Nabi SAW. Baik, maka ni pun lebih kurang macam sebab yang pertama, kerana dikatakan bahawa ramai orang yang kaya dan ada kedudukan dalam kabilah dia yang selalu datang jumpa Nabi SAW. Dan para sahabat ini kebanyakannya miskin kan, jadi mereka bila jumpa dengan, tengok Nabi tengah sembang dengan, dia tahu dia ni ketua kabilah, dia ni orang penting dalam kabilah, dia ni pedagang, dia ni orang kaya, maka para sahabat rasa segan kan, nak pergi kacau. Jadi para sahabat pun tak jadilah nak jumpa dengan Nabi SAW. Lalu Allah turunkanlah ayat ini. Sebab tu ayat ini kalau kita lihat pada bahagian awal dia, Allah kata apa? Siapa yang nak jumpa dengan Nabi kena bagi sedekah. Tapi bawah tu Allah kata apa? Fa illam tajidu. Kalau kamu, poin nombor 4 tu kan, Allah kata kalau kamu tidak ada benda yang tidak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak. Maksud dia tak dapat dielak tu apa? Nak bagi sedekah, tak ada benda nak sedekahkan, tapi tak nak kena jumpa juga dengan Nabi sebab ada perkara yang nak ditanyakan. Ada perkara penting. Okay, ini yang sebab kedua, para ulama mengatakan sebab penurunan ayat ini. Yang ketiga, sebagai ulama mengatakan ayat ini turun kerana ramai yang datang berjumpa Nabi SAW. Saya tulis SAW je, saya tak tulis panjang. Selalunya saya suka untuk tulis panjang SAW, tapi saya tak setkan short form untuk ni, saya tuliskan SAW. Dating. Ustaz, dating lagi Ustaz. Yang dating tu. Mana? Saya dating lagi. Ya Allah, maaf. Dia dah lama tak dating ni. Dia ada spelling checker. Betul lah juga. Dating dengan Nabi okey lah kan. Dia private punya perjumpaan dengan Nabi SAW. Allah. Ramai yang datang berjumpa dengan Nabi SAW dengan pelbagai sebab dan tujuan. Kita detailkan sikit, dengan pelbagai sebab dan tujuan. Baik. Ini sebab yang ketiga. Iaitu secara umumnya ramai yang datang jumpa Nabi SAW
Kan orang munafik pun datang jumpa, orang kaya pun datang jumpa, orang lain pun jumpa. Jadi bila sahabat nak pergi jumpa, ada waktu yang kebanyakan masanya ada orang dengan Nabi, maka tak dapatlah nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baginda, sifat baginda adalah seorang yang sangat pemalu dan baginda sangat meraihkan orang. Tak kira orang tu siapa, hatta orang itu adalah orang munafik pun, dan Nabi tahu dia adalah orang munafik, tapi Nabi tetap meraihkan dia. Nabi tidak mengenepikan. Itu sifat Nabi SAW. Kan? Antaranya kalau kita boleh lihat dalam surah 33. Kita lihat surah 33 ayat 53. Surah 33 ayat 53 pada muka surat 425. Muka surat 425 surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 53. Ayat yang panjang, kita baca separuh sahaja ayat ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi ila Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yu'zana lakum ila ta'am. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق. Baik, terjemahan. Adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama-samanya, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan. Bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya, tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kamu selesai makan, maka hendaklah masing-masing bersurai dan janganlah duduk memanjangkan perbualan. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga dia merasa malu hendak menyatakan hal itu kepada kamu. Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Baik. Yang kita nak lihat pada firman Allah, Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu menyakiti Nabi SAW, akan tetapi Nabi itu malu terhadap kamu. Malu apa? Malu nak tegur. Malu nak minta, dalam konteks ayat ni, malu nak minta balik. Malu nak suruh balik.
Maka begitu juga dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini. Sesiapa saja yang datang berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi akan layan. Walaupun ketika itu Nabi mungkin ada urusan lain. Walaupun mungkin ketika itu Nabi penat. Tapi Nabi tetap akan melayan. Kerana apa? Kerana sifat Nabi SAW itu dia yastahi. Dia malu untuk menolak permintaan orang lain. Nabi akan melayan dan bagi apa sahaja yang Nabi ada selagi Nabi mampu. Kan? Sebagaimana satu kisah yang kita pernah sebutkan sebelum ini, iaitu diceritakan bahawa ada seorang wanita di Madinah yang otak dia macam tak berapa betul. Macam tak berapa betul. Satu hari dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, innali ilaika hajah. Aku ini ada hajat nak minta dekat engkau. Kan? Maka Nabi kata, wahai wanita, fanzur ila sikaki ayyi syi'ti, engkau lihatlah pada rumah aku ini, pada setiap penjuru rumah aku ini, maka engkau ambillah sahaja apa yang engkau nak, hatta aqdi laka hajataki, sehingga terpenuhlah hajat engkau. Walaupun wanita itu wanita yang orang Madinah semua kenal, dia memang tak berapa nak betul. Tetapi Nabi tetap melayan dia. Nabi tetap bagi perhatian kepada dia. Kerana dia datang kepada Nabi dengan hajat dan Nabi malu. Itu sifat Nabi, dia malu dan dia tak nak menghampakan orang lain. Walaupun kalau dia tolak pun permintaan wanita tersebut, tak apa. Orang kata tak apalah sebab dia memang yang tak berapa betul sangat pun. Tapi Nabi tetap meraihkan dia. Nabi kata, kau tengoklah dalam rumah aku ini, ceruk-ceruk penjuru rumah aku ni, kau ambillah saja apa yang kau nak, sehingga engkau rasa aku ni dah tunaikan hajat engkau. Begitu Nabi SAW. Maka ketika orang datang berjumpa dengan Nabi, maka Nabi akan melayan mereka, tak kira masa, tak kira waktu tu Nabi sibuk ada urusan ke, penat tak larat ke, tak sihat ke, Nabi tetap akan melayan. Dan perkara itu membebankan Nabi SAW. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk meringankan beban Nabi SAW dan juga untuk rahmat kepada para sahabat yang lain yang nak berjumpa dengan Nabi yang tak dapat berjumpa itu. Baik. Maka Allah mulakan ayat ke-12 ini dengan Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu. Baik. Bila kita sampai pada Ya ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Mujadalah ini adalah Ya ayyuhallazina amanu yang keberapa kita jumpa ni? Ya ayyuhallazina amanu ni keberapa kita jumpa ni? Ya. Ni yang keberapa? Untuk dalam surah Al-Mujadalah je. Jangan kira dalam satu Quran. Kira satu Quran lama lah. Kira dalam surah Al-Mujadalah je. Yang keberapa ni? Satu, dua, tiga. Sampai ayat 12 je. Dia yang keberapa? Tiga, Ustaz. Tiga, Ustaz. Tiga. Baik, Alhamdulillah ada suara rupanya. Ingatkan semua Dengar, mute ni. saya jawab tapi mute. Dia kata mana pergi yang Nuriah ni selalunya jawab. Ayat ke-12, kita dah sampai ayat ke-12. Ya ayyuhallazina amanu, pada ayat yang ke-12 adalah ayat yang ada ayat yang ketiga kali kita jumpa Ya ayyuhallazina amanu. Baik. Maka bila kita jumpa sahaja Ya ayyuhallazina amanu dan ini adalah kali yang ketiga, maka sudah pasti ianya tidak sama ketika mana kita berjumpa dengan Ya ayyuhallazina amanu kali pertama. Betul tak? Betul. Sebab kita dah lalu ayat ni 3 kali dan kita dah boleh nampak bila lalu Ya ayyuhallazina amanu ni apa yang boleh kita dapat daripada Ya ayyuhallazina amanu. Jadi sepatutnya ni kali ketiga. Dia tak samalah macam first time hari tu lalu Ya ayyuhallazina amanu. Kali ketiga ni kita akan lalu pada Ya ayyuhallazina amanu dengan penuh kita dah tahu dah dalam kepala tu dah tahu dah maklumat-maklumat yang
yang perlu kita dapat bila kita baca ya ayyuhallazina amanu. Baik. Maka bila kita baca ya ayyuhallazina amanu, apa yang menerpa di kepala kita bila kita sampai pada ya ayyuhallazina amanu yang ketiga ini? Sangat-sangat penting Allah tekankan. Baik, sangat-sangat Sila. penting Hmm. Allah tekankan. Bagaimana kita tahu sangat penting yang Allah nak tekankan itu? Sebab dalam apabila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ini sesungguhnya adalah satu suruhan untuk berbuat kebaikan dan juga satu tegahan berbuat kejahatan. Baik. Sangat penting sebab Allah menggunakan pada awalnya itu apa? Lafaz Ya ayyuhallazina. ya ayyuhallazina amanu. Banyak ayat yang kita dah lalu sebelum sampai ayat ke-12 ni. Bawah ni degil sangat tak Ustaz? Ha. Dia dah marah dah. Nada ada tinggi sikit lah. Mana bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, rupanya panggil weh. Nak suruh adalah benda penting nak cakap tu. Kan bila dah panggil weh, mai sini. Adalah benda penting nak cakap tu kan. Maka bila Allah guna ya ayyuhallazina amanu, maka macam Haji Yahya quote tadi, ada nanti lepas tu ada suruhan kebaikan yang Allah nak suruh kita lakukan ataupun ada tegahan yang Allah nak suruh kita tinggalkan, tegahan daripada melakukan keburukan. Itu Haji Yahya quote kata-kata siapa tu kalau boleh kongsi? Ibnu Mas'ud Ustaz. Kata Ibnu Mas'ud. Ya. Baik. Boleh kongsikan apakah dia kata-kata Ibnu Mas'ud? Apabila mendengar Allah berfirman, wahai orang yang beriman, maka tumpukan pendengaran kamu kerana sesungguhnya ada satu suruhan berbuat kebaikan dan kedua tegahan berbuat kejahatan. Baik. Maka kita bila kita sampai pada ya ayyuhallazina amanu, first kita kata ini mesti penting ni sebab Allah panggil, Allah seru nama orang yang beriman. Ayat lain Allah tak seru ayat beriman, ayat ini Allah seru orang beriman. Sebab kedua, ingat kata-kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata bila dengar aje ayat ya ayyuhallazina amanu, maka tumpukan pendengaran. Sebab lepas ni mesti ada suruhan kebaikan yang Allah nak suruh kita lakukan ataupun Allah nak menegah kita daripada melakukan satu keburukan. Baik. Maka kalau boleh tengok dekat skrin kan, poin tadi yang telah kita pecahkan, poin yang pertama yang kita pecahkan tadi tu kan. Poin pertama tu saya dah pecahkan, bawah tu saya letakkan dia poin tambahan yang kita dapat. Maka bila kita lalu pada wahai orang beriman, kita duduk fikir wahai orang beriman, kenapa Allah guna lafaz wahai orang yang beriman, kenapa Allah sebut wahai orang yang beriman. Maka kita letakkan bawah tu poin-poin yang kita dapat tambahan daripada poin besar kita di atas ini. Maka bila kita lalu lagi ayat seterusnya, nanti kita habis dia surah Al-Mujadalah, setiap daripada kita nanti akan ada buku tadabbur masing-masing. Haji Yahya ada buku tadabbur dia, Nuri ada buku tadabbur dia, Haji Alim ada buku tadabbur dia, Haji Sabaria ada buku tadabbur dia. Setiap masing-masing ada buku tadabbur dia nanti yang boleh diberikan kepada cucu dia. Ini cucu dia pun pegang, ini buku tadabbur atuk saya. Kita tengok. Wahai orang yang beriman, apa poin yang dia kena ingat ataupun apa poin yang dia dapat daripada wahai orang yang beriman itu. Kita pecahkan. Maka kita pecahkan jadi poin itu langkah pertama. Bawah tu kita boleh lihat lagi apa yang kita dapat. Jadi bila kita lalu pada ya ayyuhallazina amanu kali pertama, kita akan dapat begini. Ya ayyuhallazina amanu kali kedua, kita akan dapat extra sikit lagi. Ya ayyuhallazina amanu yang ketiga, kita akan dapat extra lagi. Nanti bila kita lalu semua ya ayyuhallazina amanu dalam Quran, bila kita tengok balik, kita akan lihat perubahan setiap pada itu, kita akan ada maklumat-maklumat tambahan baru yang kita dapat. Baik, wahai orang yang beriman, ada lagi? Bila kita lalu pada wahai orang yang beriman, apa lagi yang menerpa di kepala? Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Ini semua pengajaran yang boleh kita ambil daripada ya ayyuhallazina amanu. Allah muliakan kita. Bagaimana boleh dapat Allah muliakan kita tu? Macam mana boleh dapat poin tu?
Ustaz bagi. Itu buah tolak balik ke saya tu, saya yang kena jawab tu. Jadi soalannya jadi macam mana ustaz boleh dapat Allah hargai kita lah, orang beriman. Allah muliakan kita, Allah hargai kita dengan Allah memanggil kita dengan lafaz orang-orang yang beriman. Yang beriman. Bukankah panggilan orang beriman itu adalah satu kemuliaan untuk kita kan? Mungkin kalau kita tak nak orang pilihan Ustaz. Ya? Orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Dalam ramai-ramai manusia tu kan, orang yang beriman tu dia special sikit lah daripada orang biasa. Ya, betul. Kalau kita tak dapat nak rasakan kemuliaan ataupun rasa dipilih oleh Allah, kita boleh tukar. Wahai orang-orang kafir ataupun wahai orang yang tidak beriman. Kita pun rasa macam, Allah panggil aku orang yang tidak beriman. Ataupun wahai orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat ketika bersendirian. Pedih tak panggilan tu? Pedih kan? Tapi Allah tetap panggil kita dengan panggilan wahai orang yang beriman. Maka rasakanlah kemuliaan daripada Allah itu, yang mana Allah telah memilih kita daripada jutaan orang lain yang tidak lagi Allah pilih untuk merasakan iman ini. Walaupun iman pada setiap kita berbeza, mungkin ada yang dah betul-betul merasakan kemanisan iman, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sikit. Tetapi secara umumnya, bagaimanapun keadaan kita, Allah muliakan kita dengan Allah berikan kepada kita iman. Tambahan sikit Ustaz. Baik, silakan. Iman itulah yang akan kita bawa bertemu Allah nanti Ustaz. Baik. Iman yang akan dibawa bertemu Allah. Kenapa pentingnya iman ini untuk kita nak bawa bertemu dengan Allah? Sebab dia adalah modal kita Ustaz. Dia adalah modal kita. Modal kita berniaga dengan Allah. Modal kita bertemu dengan Allah. Berniaga. Sebab tanpa iman, laku tak kita punya semua buat baik yang kita lakukan? Kita sedekah, tolong orang, semua laku tak kalau tak ada iman? Tak laku. Tak laku semua benda. Bagaimana orang yang tak beriman itu, orang kafir itu, orang yang belum Islam, banyak kebaikan yang mereka lakukan, bahkan lebih banyak daripada sebahagian orang Islam yang lain kan. Yang bersedekah banyak, buat sekolah, universiti, tolong orang, tapi modal itu dia tak ada, tiket tu tak ada, maka tidak bergunalah amal yang dilakukan itu. Maka iman ini adalah modal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah telah berikan modal, contoh bernilai 100. Kita akan bawa balik modal ini kepada Allah, tetapi ia bergantung pada usaha perniagaan kita di dunia bagaimana. Bergantung pada untung rugi kita ketika berniaga di dunia. Ada yang nanti bawa kepada Allah balik iman yang tinggal 20, ada yang 30, ada yang 80, ada yang lebih daripada 100, 150, ada yang sampai dah double, 200. Modal iman itu dibawa pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka iman adalah modal kepada seseorang itu. Baik, ada lagi? Ada Ustaz. Wahai orang beriman ini adalah satu panggilan yang terbaik. Baik. Yang mana panggilan ini, saya campurlah sekali ya. Baik. Panggilan ini adalah panggilan yang baik walaupun tidak baik. Karena apa? Dia bagi satu motivasi, panggilan yang terbaik untuk sebagai motivasi Ustaz kepada kita. Baik, panggilan yang terbaik sebagai motivasi. Walaupun kita ini taklah berapa sangat. Taklah berapa nak baik. Kita semua kenal diri kita. Taklah nak berapa nak baik. Tidaklah orang yang bercakap di hadapan ini lebih baik daripada orang yang mendengar. Setiap kita ada dosa yang kita lakukan. Hanya sahaja Allah itu dengan sifat rahmat dia menutup dosa kita. Tak maluna khabir. Bima tak maluna khabir. Sangat maha mendalam, teliti apa yang kita lakukan. Walaupun begitu, Allah tetap panggil kita dengan panggilan yang terbaik sebagai motivasi. Kita ni, saya sebut saya lah. Mungkin orang nampak luaran macam baik. Surface-nya
macam baik. Lalu orang pun panggil lah panggilan yang baik dekat saya. Dan itu perkara yang tak pelik lah. Sebab orang nampak saya punya luaran baik, orang panggil lah panggilan yang baik. Tapi Allah, dia nampak kita punya luaran baik, tapi dia tahu dalam kita macam mana sebenarnya. Dengan itu juga dia tetap panggil kita dengan panggilan yang terbaik sebagai motivasi untuk kita meningkatkan diri kita. Ni Ustaz Ya saya. Panggilan terbaik ni sebagai satu doa kepada orang yang mendengar. Baik, panggilan terbaik sebagai satu doa. Panggilan terbaik sebagai satu doa. Betul. Kita tak apa-apa pun kat dia. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Macam mana boleh tahu Allah sayang kita? Panggil kita orang beriman, dia sayang. Panggil kita orang yang beriman. Allah sayang pula. Allah sayang. Ustaz, yang untuk panggil manusia tu orang kafir je ke? Ke? Ayuhan Nas tu. Ya ayuhan nas. Kedua kan? Kedua ke macam mana ya? Seluruh Orang Muslim juga ke? Termasuk? Kalau guna ya ayuhan nas, maksud dia adalah untuk wahai manusia. Kesemua Semua orang. Semua sekali ke? Semua sekali, orang beriman, tak beriman, orang munafik, Betul. semua sekali masuk dalam ya ayuhan nas. Tapi Manu ni dah ada pengasingan lah. Manu ini dah ada pengkhususan, dia hanya untuk orang yang beriman saja. Sebab Orang yang mendapat, orang yang dia akan dibagi rahmat. ya, sebab itu panggilan ini khusus, sebab itu dia penting. Dan kita kena beri perhatian, dan kita kena rasakan kita ini mulia. Kita kena rasa kita ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla kerana Allah telah berikan kita iman khusus daripada orang yang lain. Masya Allah. Wahai orang beriman. Ada lagi? Ada Ustaz. Baik, silakan. Jadi panggilan ini seharusnya membuatkan kita ni berusaha untuk menjaga iman kita supaya kita tidak hampakan harapan Allah. Betul. Baik, jangan hampakan Allah Azza wa Jalla. Allah dah panggil kita dengan panggilan yang baik. Allah dah pilih kita daripada jutaan orang lain. Allah dah khususkan panggilan ini untuk kita. Allah panggil kita dengan pilihan yang terbaik untuk bagi motivasi kepada kita, maka jangan hampakan Allah Azza wa Jalla punya panggilan ini dengan kita berusaha untuk achieve the target. Untuk capai kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu untuk menjadi orang yang beriman. Masya Allah. Jangan hampakan Allah. Jangan hampakan Allah ini satu poin yang bagi saya besar lah. Jangan hampakan Allah. Lagi ada? Tauladan dengan motivasi sama ke Ustaz? Ya. Tauladan dengan motivasi. Kalau beriman tu biar dia tauladan kepada orang lain. Dia sama ke dengan motivasi? Tak sama. Tauladan baik lah. Beriman tauladan kepada manusia lain. Lain Baik, boleh. Macam mana boleh dapat poin ni? Saya kena tanyalah. Bila dia perangai baik, dia ibadat dia baik, habis tu orang bagi asbab lah orang lain nak apa nama? Macam mengaji ke, nak mengaji. Macam tu lah. Kalau tadabbur dia ikut tadabbur. Dia tengok baguslah ni, saya nak ikut lah. Macam tu lah. Baik. Bagi saya lah. Okay, mungkin maksudnya maklumat ataupun arahan yang nak diberikan tu dia khusus kepada orang yang beriman saja. Orang lain takkan dapat. Mana bagi tauladan lah, macam bila orang tu beriman, mesti dia tunjukkan benda-benda yang baik kan. Ya, tauladan yang baik, perangai yang baik. Habis orang lain tu dia jadi inspirasi lah kepada orang lain nak jadi baik. Saya pandang daripada sudut dakwah lah. Bila orang ni, orang Islam dipanggil orang yang beriman dan dimuliakan Allah, dia akan menarik dia orang ni untuk sama-sama beriman. Betul. Saya setuju. Saya setuju. Sebab bila Allah panggil orang beriman ini, dia umpama Allah nak beritahu, hey, kamu sekarang ni akan jadi duta kepada Islam. Maka buatlah apa yang aku nak suruh, aku bagi tahu lepas ni, supaya nanti orang baru tahu inilah Islam yang sebenar, diikut arahan Tuhan dia. Bila orang lain tengok, dia menjadi inspirasi, menjadi model dakwah secara indirectly.
kepada manusia lain. Masya Allah. Poin-poin yang Masya Allah, betul. Allah panggil, nak memanggil orang yang beriman ini sebagai duta dia. Dengan melakukan apa yang Allah suruh itu dan meninggalkan apa yang Allah larang, supaya nanti bila orang tengok, oh macam ni orang Islam yang sebenar, beriman, dia buat apa yang Tuhan dia suruh walaupun dia tak nampak pun Tuhan dia tu. Masya Allah. Baik, ada lagi? Ni nak tanya Ustaz lah. Nak tanya pula. Silakan. Ya, macam mana nak membezakan kelainan ya ayyuhallazi yang ketiga ni? Ya ayyuhallazina amanu yang ketiga. Dia berbeza daripada yang pertama, yang kedua. Sebab baik. Kebanyakan ni sama aja dia punya poin tu. Ya. Dia ni yang tertulis ni sama. Ya, betul. Tapi dari segi konteks makna dia, kekerasan tegahan dan larangan Allah tu kat sini, dia menghukum orang tu dengan membagi sedekah. Ke situ yang kita nampak. Baik. Cara dia ya ayyuhallazina amanu. Bezakan. Setiap apa yang disampaikan selepas itu adalah berbeza. Apa yang disampaikan selepas ya ayyuhallazina amanu, itulah beza dia. Kan? Beza dia apa yang nak disampaikan selepas itu. Tapi bila kita sampai je, kadang orang dia hanya fokus pada apa yang disampaikan selepas ya ayyuhallazina amanu. Dan dia tidak menghargai ya ayyuhallazina amanu itu. Sedangkan pada ya ayyuhallazina amanu itu pun dah cukup banyak pengajaran. Bayangkan bila kita sebelum mendapat arahan, kan kita ni dipanggil, kan? Dipanggil, contoh panggil, wahai Ahmad, mari sini. Engkau ni seorang yang baik. Engkau ni seorang yang boleh menjadi contoh kepada orang lain, boleh jadi inspirasi. Engkau ni telah pelajar yang cemerlang. Kita puji dia. Lepas tu kita bagi dia satu arahan. Macam mana kita rasa nanti Ahmad ni nanti akan menjalankan arahan tersebut? Semangat. Dia akan menjalankan dengan penuh semangat. Sebab apa? Kita dah puji, dia melambung-lambung dia. Jadi bila diberi arahan, dia pun akan terus buat. Tanpa dia rasa berat. Bersemangat dia buat. Ya. Maka ini yang lafaz ya ayyuhallazina amanu. Bila kita tengok poin ni semua, kita akan rasa macam okey, baik Allah dah panggil aku. Sebab aku ni Allah pilih pada orang lain, Allah muliakan aku dengan iman. Ini walaupun aku ni bukan orang baik, Allah tetap juga nak bagi tanggungjawab dekat aku. Sebagai satu task, motivasi dekat aku ni, sebab Allah sayangkan aku, maka aku tak boleh hampakan Allah ni. Apa yang Allah panggil ni untuk apa ni aku tak boleh nak hampakan. Kan? Macam kita bos panggil masuk dalam. Sebelum masuk pintu tu kita mesti dah rasa okey, apa task bos nak bagi ni, insya-Allah aku nak jalankan. Dan kita dah ada perasaan tu. So bila bos bagi task je, kita terus jalan. Kita dah tak fikir panjang dah. Maka ini yang Allah nak sampaikan melalui firman ya ayyuhallazina amanu. Supaya nanti bila apa yang datang selepasnya itu dah tidak ada lagi rasa keberatan dalam diri orang yang beriman. Kerana dia dah rasakan semua, dia dah menghargai panggilan wahai orang yang beriman itu sebelum dia mendapat arahan. Dia dah hargai dah panggilan tu. Maka bila tibanya arahan, suruhan ataupun larangan, dia dah tak fikir panjang dah. Dia dah tak fikir panjang. Kerana paling tidak dia tahu dia tak nak menghampakan Allah. Allah panggil dia nak menjawab panggilan Allah itu. Kerana kalau dia menghampakan panggilan Allah, dia nanti akan memberi kesan kepada iman dia, iaitu modal dia nanti yang dia nak bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat, dan dia juga nanti menjadi tauladan ataupun inspirasi yang tidak baik kepada orang yang bukan Islam, bahkan orang Islam yang lain ketika di dunia. Maka ya ayyuhallazina amanu, bila kita bacakan, mungkin macam kali pertama waktu kita baca hari itu, ini kita dapat, tetapi panggilan sebagai satu doa, ini kita tak sebutkan sebelum ni. Dan juga orang beriman tauladan kepada manusia lain sebagai inspirasi dan juga dakwah indirectly kepada orang lain, poin ni kita tak dapat sebelum ni. Tapi kali ini kita dapat poin tambahan ini. Kerana apa? Kerana setiap kali kita baca tu, kita akan dapat perasaan dan sudut pandang yang lain. Kerana dia bergantung pada perasaan kita baca ketika itu. Dia memain dengan emosi kita ketika itu. Maka kita lalu pada ya ayyuhallazina amanu. Kita duduk esok, kita sebut lagi ya ayyuhallazina amanu. Kita duduk fikir. Maka insya-Allah kita akan dapat perkara-perkara yang baru. Insya-Allah. Baik, ada lagi ke tadi saya dengar?
Hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah bagi idea lah. So kita tadabbur tu so berfikir. ya, Kita, betul. Sebab itulah tujuan tadabbur pun kan. Tujuan tadabbur kita nak fikir apa yang berada di sebaliknya yang berkaitan dengan kita. Kan? Kita nak fikir apa yang berada di sebaliknya berkaitan dengan kita. Dan ini semua, wahai orang yang beriman, poin yang kita dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 poin dalam ya ayyuhallazina amanu. Ada satu poin yang sangat banyak. Yang saya rasa mungkin kita dulu baca ya ayyuhallazina amanu, kita tak terfikir pun. Rupanya banyak pengajaran daripada ya ayyuhallazina amanu ini. Ya, tak. Tapi bila kita lakukan, kita duduk bersama-sama, kita fikir satu potongan ayat sahaja, rupanya banyak pengajaran yang boleh kita dapat. Dan kalau nak lakukan ya ayyuhallazina amanu sahaja pun, kita mungkin akan menghabiskan masa kita untuk mengamalkan ya ayyuhallazina amanu je, belum dapat arahan lagi. Kita hanya fokus pada ya ayyuhallazina amanu pun masa kita dah habis dah untuk beramal. Sebab Allah panggil kita beriman, maka kita tahu dengan dosa kita, kita nak meningkatkan iman kita, maka kita berusaha bersungguh-sungguh, maka kita beramal dengan potongan ayat wahai orang-orang yang beriman sahaja pun dah mengambil masa kita yang panjang dah, sepanjang hidup kita. Sebab kita hanya nak mendapatkan iman je, belum lagi arahan Allah yang belakang tu. Baik, Allah berfirman apa lepas tu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Apabila kamu hendak menghadap ataupun berjumpa dengan Nabi SAW, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Ini pada potongan ayat yang kedua. Baik, kita baca potongan ayat ini. Apa yang boleh kita dapat? Saya tuliskan dulu, sedekah sebelum jumpa Nabi. Saya tulis yang paling mudah dululah sebab saya ambil dulu, online nanti fikir yang susah sikit. Saya ambil yang mudah dulu. Sedekah sebelum jumpa Nabi. Baik, ada tak lain yang dapat bila baca potongan ayat ini? Baca pada terjemahan, bila kamu menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah. Allah kenakan syarat pada orang yang nak menjumpa Nabi, hanya sewenang-wenang nak jumpa. Bukan sewenang-wenang nak jumpa. Baik, bukan sewenang-wenang nak jumpa Nabi SAW. Allah kenakan syarat kalau nak berjumpa dengan Nabi SAW. Baik, ada lagi? Membagi sedekah keutamaan. Keutamaan Memberi sedekah. Keutamaan memberi sedekah. Pada fakir miskin. Ada lagi? Pengorbanan. Sacrifice. Ini orang kata apa? Inilah KBKK kan? Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Sekolah rendah dulu lah. Ini KBKK kita tengah buat. Kita memerah otak apa yang kita dapat daripada potongan ayat ni. Bila kamu nak menghadap bertanya sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadap. So satu pengorbanan Ustaz, satu sacrifice kalau kita nak macam hadiah ke atau macam kita lah, adat kita kan kalau pergi jumpa orang selalu bawa hadiah. Ya, betul. Kita melakukan satu menyukakan orang ke. Satu lagi Ustaz, dengan itu akan memudahkan urusan harian Nabi. Memudahkan urusan harian Nabi. Memudahkan urusan harian Nabi. Nak bagi fakir miskin. Awak tak ramai datang jumpa dia, lepas tu orang fakir miskin banyak dapat sedekah. Itu memudahkan urusan.
memudahkan urusan Nabi. Ikut daripada apa yang Hati Nuriah tadi cakap, kita boleh letakkan juga 2 in 1. Boleh. Sebab tadi yang Hati Nuriah kata, memudahkan urusan Nabi, kena bagi sedekah, dan bila bagi sedekah tu juga bantu orang miskin. Dia jadi 2 in 1. Dia jadi 2 dalam 1. Buat satu benda, syarat dia nak jumpa Nabi kena bagi sedekah. Tapi kebaikannya adalah dia memudahkan urusan Nabi dan orang fakir miskin pun dapat sedekah. Hebat tak arahan Allah? Dia ibarat apa? Menantu sendir anak. Ustaz buat 3 in 1 Ustaz. 3 in 1. 3 in 1 tu membersihkan harta dia juga kan? Sebab sedekah. Membersihkan harta dia juga. 3 in 1. So tak jadilah saya sebut tadi kill 2 birds with 1 stone, tak jadilah jadi. Tak jadilah. Dia jadi 3 birds with 1 stone. Tadi tu sedap lah. 3 in 1 biasanya ada gula. Oh ada. Ya kan? Dia 3 benda campur susu. Lagi sedap lah. Tapi sedap lah. Lagi sedap. Okey, mungkin satu lagi kita punya upah kita kepada Nabi lah kan. Sebab kalau kita nak bagi itu dia tak ambil. So jadi kita beri dalam bentuk sedekah kepada fakir miskin. So jadi kita tolong bantu dia. Ya. Baik, kira hadiah kepada Nabi boleh? Ya, boleh. Baik, hadiah kepada Nabi SAW. Nabi kita bagi sedekah. Upah. Sebab Nabi tak menerima sedekah. Nabi hanya menerima hadiah saja. Jadi sedekah itu kita berikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita dapat daripada potongan ayat yang kedua. Banyak tu, 7 banyak. Kalau kita baca sebelum ni rasa boleh dapat tak? Kalau baca awal-awal tadi, rasa boleh terbayang tak ada 7 poin? Tahu sedekah je. 7 poin daripada potongan ayat, bukan satu ayat. Potongan ayat saja. Belum pergi satu ayat, baru potongan ayat sahaja. Kita dah ada 7. Baik. Allah berfirman, "Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah." Apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Baik. Kalau setiap kali kelas kita boleh buat keluar 7, 10 poin macam ni, saya rasa lagi 2-3 kali kelas, saya tak payah ada pun tak apa saya rasa. Semua dah boleh buat dah. Baik. Antara pengajaran yang ni itu yang tersirat kita bolehlah nampak Ustaz. Yang tersirat dan tersurat. Baik. Tapi tersirat tu Ustaz. Tapi tersirat tu Ustaz lah. Inilah proses dia. Inilah proses dia yang semua poin tu Puan bagi ni, inilah semua proses dia. Ini kira kita nak memusingkan dia lah. Cumanya nanti kita nak pusingkan dia kepada kita. Itu je. Kita nak pusingkan dia kepada kita. Sekarang kita nampak ni untuk Nabi kan. Tapi kita nak relevankan ayat tu untuk kita pusingkan kepada kita. Jadi tak? Nanti kita akan tengok kejap lagi. Baik, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah masih nak pergi rumah orang sampai orang tak boleh masak. Kali-kali henggang itu untuk kita lah tu. Baik, antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah jika kita melihat Nabi SAW ini, kita membayangkan sekarang ini seorang yang dia ada jawatan, katakan ketua kampung. Kita bayangkan ketua kampung. Baik, kita bayangkan kita ni sekarang ketua kampung. Al-Malak. Maka apa pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita bantu orang lain. Kita berkhidmat dengan ikhlas dan jangan ambil kesempatan. Baik. Kita sebagai seorang ketua kampung, kita kata nak jumpa saya, pergi bagi sedekah dulu dekat orang miskin. Maka kita telah membantu orang lain. Kita berkhidmat dengan ikhlas. Macam mana kita nak boleh keluar poin berkhidmat dengan ikhlas itu? Kita melihat dari sudut orang kena bayar dekat orang miskin, bukan sedekah dekat saya. Sekarang ni dia kena sedekah, kena donate dekat saya. Itu yang tak jadi.
Dia bukan donate dekat saya, dia kena donate dekat fakir miskin. Datang SPRM tu Ustaz. Tak nak salah guna kuasa. Ya. Dia bila kamu nak jumpa saya, kamu kena sedekah dekat saya, itu yang tak jadi. Itu yang tak jadi. Tapi bila nak jumpa saya, sedekah kepada orang lain. Ya, betul. Jadi sebagai ketua kampung, kita membantu orang miskin dengan jawatan kita. Walaupun kita tak keluar duit kita. Tetapi sebab orang tu nak jumpa kita, kita bantu fakir miskin tanpa kita keluarkan satu sen pun. Dengan kita katakan pergi sedekah dulu dekat orang miskin sebelum berjumpa dengan saya. Dan bila orang tu jumpa dengan saya, ketua kampung ini, saya pun akan membantu menyelesaikan masalah dia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketua kampung ini berkhidmat dengan ikhlas, dengan duit itu dia bukan suruh bagi dekat dia, dia suruh bagi kepada orang miskin. Bukan bagi dekat diri dia. Sedangkan kalau dia nak ambil duit tu, nak jumpa sebab dia ada jawatan, nak jumpa saya boleh, tapi bagilah sedekah sikit. Tak payahlah sebut sedekah macam kan orang kan suka cantikkan perkataan tu, bagi hadiah. Token. Kan. Orang sekarang sebut hadiah kan, nampak elok sikit, bagi hadiah. Maka dia telah bekerja dengan tidak ikhlas. Dia telah menggunakan jawatan dia untuk meraih perkara yang lain. Dia bukan lagi bekerja dengan ikhlas. Tetapi Allah suruh dan Nabi ini nak jumpa dia, pergi sedekah dekat orang lain. Maknanya Nabi tak kisah pun jawatan yang dia ada, orang nak jumpa tak apa. Dia bekerja dengan ikhlas, dia tak mengharap pun apa-apa daripada orang yang datang berjumpa dengan dia. Sebab itu juga saya letakkan jangan ambil kesempatan. Sebab berapa ramai orang hari ini yang dia ada kedudukan, dia ada jawatan, ada kuasa, dia gunakan itu untuk ambil kesempatan terhadap orang lain. Dengan dia nak meraih duit lebih lah, duit poket lebih lah, duit gaji lebih lah dan sebagainya. Dia mengambil kesempatan dengan jawatan yang dia ada, dengan kuasa yang dia ada. Tapi dalam konteks macam ketua kampung ni, kalau ketua kampung tu orang nak jumpa dia pun letak syarat macam ni, kau pergi sedekah dulu. Tu orang kampung akan marah kat dia. Ya betul. Betul. Apa hak kamu nak suruh saya pergi sedekah dulu? Betul. Nak jumpa kamu ada Next term tak dapat lah dia. So macam mana tu dalam konteks kita ni? Kita biar kalau dia orang tu datang bawa hadiah, kita kata kat dia, you pergi sedekah ke orang lain tu okey. Tu rasa saya tu tak ada masalah. Yang masalah yang kita nak suruh tu. Kalau dia datang tak buat apa, kita suruh dia pergi sedekah dulu. Dia marah dia. Apa siapa kita nak buat? Dalam konteks kita sedekah tu apply tu buat. Baik. Dalam konteks kita, itu kita lihat pada poin yang ini, iaitu bidang anda itu syurga anda. Saya letakkan kita lah. Bidang kita itu syurga kita. Maksudnya dari segi pelaksanaan tu dia kena modify lah, kebijaksanaan dia modify, nak sediakan tabung ke apa ke. Boleh. Baik, ini membawa kepada bidang kita itu syurga kita. Baik. Setiap kita Allah telah takdirkan berada pada bidang yang berbeza-beza. Ada orang pada bidang pendidikan, ada orang pada lapangan yang berbeza, pekerjaan yang kita semuanya berbeza. Tetapi setiap bidang kita itu adalah syurga kita. Nabi SAW, sebagaimana Allah telah syaratkan, kalau siapa nak jumpa dengan Nabi kena sedekah. Maka orang itu bersedekah atas sebab apa? Sebab nak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka bila orang tu bersedekah sebab nak jumpa Nabi, maka bila dia sedekah tu Nabi dapat pahala tak? Dapat. Nabi dapat pahala. Sebab apa? Asbab orang tu bersedekah adalah Nabi SAW. Maka kita, apa sahaja bidang yang kita berada pada hari ini, kita ni sebagai seorang ayah ke, isteri, ibu, atuk ke, sebagai AJK masjid ke, kita jadikan itu adalah syurga kita. Contoh, saya pernah sebutkan sebelum ni, bagaimana seorang arkitek, dia nak jadikan bidang dia sebagai syurga dia. Apa yang dia boleh lakukan? Amal jariah. Servis dia. Buat plan masjid. Dia boleh saja nak design masjid dan dia boleh lakukan design itu secara mungkin dia charge cuma separuh. Kalau dia tak charge percuma, dia boleh bagi percuma, dia boleh bagi separuh. Dia boleh charge 30%.
Bukan saja pada masjid, dia boleh juga bangunan sekolah, dia boleh juga apa-apa saja. Bila dia berkhidmat dengan orang, dia kurangkan dia punya charge sebab dia tak tahu latar belakang orang tu. Mungkin dia memang perlukan orang nak design dia punya bangunan, tapi mungkin bajet dia limited. Tapi dia kena buat lah nak design tu juga sebab nak submit dekat majlis bandara, nak kena buat juga. Jadi dia kurangkan dia punya charge, dia niatkan dia kurangkan charge itu hadiah ataupun sedekah dia kepada orang tersebut. Maka dia jadikan bidang dia itu sebagai syurga dia. Doktor, beberapa hari lepas saya lihat satu gambar, orang share seorang doktor di Yaman. Di Yaman, dia tulis dekat belakang kereta dia, dia buat stiker. Dia kata berhentikan dia kalau nak minta macam prescription, nak tanya dia ubat apa ke, nak tanya pasal kesihatan ke, dia kata berhentikan kereta dia. Dan gambar tu orang tangkap memang tu ada orang doktor tu tengah konsult seseorang tu tepi jalan berdiri, dia turun dari kereta dia konsult. Dia tulis apa benda yang orang tu kena beli, sakit dia apa, ubat apa nak beli, nak kena buat apa benda. Maka doktor tu telah menjadikan bidang dia sebagai syurga dia. Bukan sahaja tempat untuk dia cari makan macam orang lain, tak. Dia menjadikan bidang dia sebagai syurga. Cikgu yang mengajar, dia dah memang kena mengajar. Tetapi bila dia bagi extra effort untuk dia bagi pelajar dia faham. Bukan hanya setakat aku dah kelas aku ini selesai. Faham tak faham, nasib. Tapi bila dia letak extra effort, dia nak bagi betul-betul pelajar faham, dengan niat bila pelajar itu faham, pelajar itu boleh ajar kepada orang lain, berterusan pahala dapat kepada dia, dia telah menjadikan bidang dia itu sebagai syurga dia. Amal jariah. Amal jariah. Orang yang hantar makanan, Food Panda, Grab Food, kan? Dia niatkan kerja dia tu untuk memudahkan urusan orang lain sekarang ni. PKP tak payah keluar dari rumah. Jadi dia pun tolong pergi hantar. Dia dapat duit dan dia niatkan juga nak bantu memudahkan urusan orang, dia dapat pahala. Maka jadikan bidang kita sebagai syurga kita. Maka ketua kampung, kalau dia tak boleh nak suruh orang lain sedekah sebelum jumpa dia, dia boleh memudahkan orang kampung untuk berurusan dengan dia. Dan dia boleh tolong selesaikan setiap yang dia mampu, apa yang orang kampung itu perlu. Kan nak jalan baru ke, tak payahlah nak tunggu nak pilihan raya baru nak dapat jalan baru. Tak payah tunggu pilihan raya dapat jalan baru. Tak payah tunggu nak pilihan raya boleh dapat bantuan nak meniaga, nak dapat stol burger ke, mesin jahit ke. Tak payah tunggu pilihan raya untuk dapat segala bantuan. Tak payah tunggu. Maka dia jadikan bidang dia itu sebagai syurga dia. Walaupun mungkin dia tak suruh orang tu untuk bersedekah sebelum jumpa dengan dia, tetapi gambaran umum dia jadikan bidang kita itu sebagai syurga. Tak kisahlah kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu menguruskan rumah, itu adalah bidang kita. Maka jadikan bidang kita itu sebagai syurga kita. Kan? Seorang ibu di rumah, dia kemas rumah tu elok, cantik-cantik, dia masak sedap. Dia niatkan benda tu semua supaya bila suami balik, makanan sedap dah terhidang, suami sedap mata memandang, rumah kemas, semua itu dia dapat syurga. Bahkan kalau contoh sekarang ni kan, cikgu-cikgu mengajar kat rumah, kan, mengajar pada rumah, isteri tolong jaga anak-anak jangan bising waktu suami tengah mengajar. Maka suami ni mengajar, jika dia ikhlas dia dapat pahala. Dan isteri itu juga dia tak mengajar tapi dia dapat pahala yang sama macam mana suami itu mengajar. Sebab apa? Sebab suami mudah untuk mengajar sebab isteri itu tolong jaga dekat luar. Suami dapat baju pergi kerja sebab siapa? Sebab isteri tolong uruskan. Isteri tolong uruskan makan pakai walaupun ada pembantu rumah. Tetapi isteri jugalah yang membantu menguruskan semua tu hal di rumah. Maka suami keluar cari nafkah, dia dapat pahala seolah-olah dia fi sabilillah. Nabi SAW sebut dalam hadis. Orang lelaki yang dia keluar untuk mencari nafkah, dia berada pada jalan Allah. Maka isteri yang memudahkan urusan suami untuk keluar cari nafkah, dia juga mendapat pahala yang sama. Sabilillah. Maka jadikan bidang kita sebagai syurga. Maka Nabi SAW, ya saya. Bila cakap bidang tu kan Ustaz kan, macam yang kita boleh nampak sekarang ni, nak tanya pendapat Ustaz lah. Yang beras Pak Izzah tu pasal tak? Ya saya. Kata kalau kita beli beras dia akan bagi berapa persen kepada tu? Dalam keadaan tu macam mana? Dia ada letak beras kan? Pak Izzah kan?
Ya, saya tak Dia perasan tu. impak kan. Okey. Dia selalu Kita beli dalam beras dia. bersamamu tu dia pun selalu buat. Baik. Dia tu. Dia tu pengusaha kan bidang perniagaan dia. Ya. Jadi digunakan itu sebagai apa cara dia membantu. Masya Allah, Masya Allah. Itu satu contoh Faizah. yang sangat baik, Masya Allah. Maka kita patutlah support. Bertahun-tahun. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin dia tak lalu pada ayat ni tapi dia telah menjadikan bidang dia tu sebagai bidang dia. Sebab kita berapa banyak kita habis, takkan kita nak kerja daripada pagi sampai petang 8 sampai 5 kan, dan kita kira 8 sampai 5 tu itulah kerja, tak boleh jadikan dia ibadah. Boleh. Dan memang itu sepatutnya setiap daripada kita lakukan pun. Jadikan setiap apa yang kita lakukan sebagai ibadah. Okay. Sebab itu boleh timbul idea-idea yang kreatif. Orang bila dia ada niat dia nak jadikan kerja dia sebagai syurga dia. Masa saya di Yaman dulu, antara yang dilakukan ialah apa? Saya tak ingat saya pernah ceritakan ataupun tidak. Kedai-kedai jus, kedai air kat sana. Sana banyak kedai jus, kedai air fresh punya jus. Asir. Dia sediakan setiap kedai tu, setiap kedai mesti ada. Dia ada air sejuk. Air sejuk percuma. Siapa yang pergi kedai dia boleh minum air sejuk tu percuma dekat kedai. Sedangkan kat Yaman dia bekalan air kurang. Tak banyak bekalan air. Mahal lah bekalan air dia berbanding dengan kita. Tetapi dia boleh buat benda tu. Dia memang kedai jual air, dia sediakan air minum. Kalau air kosong tu percuma, sejuk. Sesiapa boleh datang minum, lepas tu gerak, tak ada masalah. Dan dekat lorong-lorong rumah juga dia orang sediakan tong air dekat depan rumah tu, dia sediakan tong air dengan cawan. Juga saya pernah lihat ada taksi. Taksi kan selalu duduk dekat stesen taksi itu kan. So dia bawa satu tong air, dia letak atas taksi dia. So sementara dia nak tunggu pelanggan, orang duk lalu lalang, orang duk ambil minum air tu. Maka tidak sia-sia dia bawa taksi hari tu. Sebab dia fikir kreatif macam mana dia nak boleh dapat pahala dalam pekerjaan dia. Dan itu yang setiap daripada kita kena lakukan. Jadikan bidang kita itu adalah syurga kita. Kadang-kadang orang bayangkan kerja ni nak jadi pahala, nak kena jadi ustaz. Nak kena ngajar ngaji, nak kena ajar Quran, kan, nak ajar fiqh, barulah nak dapat pahala. Tak. Setiap kerja semua boleh dapat pahala. Dan setiap kerja semua boleh dapat dosa. Mengajar Quran belum tentu confirm pahala, boleh juga dapat dosa. Kalau diajar itu atas niat yang pelbagai. Jadi tak mesti ajar Quran itu akan dapat pahala, confirm tak. Boleh saja orang yang mengajar Quran itu mendapat dosa. Baik. Ustaz, satu soalan. Dalam konteks ayat ni Ustaz, dia kata bersedekah kepada fakir miskin sebelum jumpa Nabi ni. Kalau ikut asbabun nuzul, Ustaz cakap tadi pasal orang ni orang munafik kan datang, orang besar-besar ni datang nak jumpa Nabi. So kalau kita fahamkan orang munafik ni dia bukan orang beriman lah kan? Ada orang beriman. Dia macam spy juga. Okey, dia macam hati dia tak 100% lah kan. Dia macam spy jugalah tu. Dia beriman tetapi dia luaran sahaja. So dalam konteks tu dia bila Allah turunkan ayat ni, maknanya macam it's a penalty lah, macam Tuhan Allah nak marah dia ke, atau tapi kita interpret tadi positif lah kan, kita kata salah satu bidang kita sebagai syurga kita kan, kita sedekah kan. Tapi dalam konteks ayat tu Ustaz, dia macam mana, dia Tuhan Allah tu yang sebenarnya maknanya Allah turunkan ayat tu kepada orang munafik, macam dia marah lah kan ke orang munafik tu. Ya tak? Baik. Faham tak Ustaz? Dia nak test orang ni lah. Dia nak test keimanan orang munafik ni. Dia tahu kan, Allah tahu yang dia ni tak betul kan, dia ni tak ikhlas. Kalau dia nak buat betul-betul, nak jumpa Nabi, kalau dia tak munafik, dia bawa sedekah tu. Ya, betul. Itu juga saya lihat boleh masuk dalam poin kita mengenai ayat ini. Iaitu apa? Sebagai satu test. Penalty. Ataupun ujian. Ujian. Kita ambil secara umum, test ataupun ujian kepada
seseorang itu yang datang nak menghadap Nabi SAW. Baik, dalam ayat ini macam saya sebutkan tadi, ulama berselisih pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. Dan ulama yang mengatakan bahawa ayat ini turun sebab perbuatan orang munafik, Selalu. mereka katakan bahawa bila turun ayat ini, maka orang munafik pun dah tak jumpa dengan Nabi SAW. Masalah itu selesai. Sebab apa? Sebab orang munafik tak nak sedekah. majoriti mereka adalah orang yang kaya. Tetapi mereka lebih sayang kepada duit. Sayang nak berbanding dengan nak jumpa Nabi. Sebab dia jumpa Nabi pun bukan nak buat apa-apa. Dia pun tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kepentingan pun. Lagi bila lihat dia orang nak kena keluar modal pula. Kalau keluar modal 100, jumpa Nabi, bawa balik dapat 200, mungkin mereka akan jumpa lah. Tapi sebab jumpa Nabi tak dapat apa benda secara fizikalnya, maka mereka tak nak pun bersedekah. Maka selepas pada itu memang selesailah masalah tu. Faham. Nabi pun tak adalah lagi disibukkan dengan golongan munafik. Orang berpura-pura lah. Ya, sebab mereka ini lebih sayang kepada harta mereka. Lebih daripada nak jumpa dengan Nabi. Sebab memang asalnya nak jumpa Nabi itu bukan apa benda pun, sebab nak buat sibuk, nak biar nampak dia orang ni somebody gitu. Betul. Jadi jumpa ayat ni selesailah masalah itu, iaitu dia orang tak adalah pergi jumpa dengan Nabi SAW. Maka cantik daripada situ tadi soalan dia dapat satu lagi point, iaitu dia adalah test ataupun ujian kepada seseorang. Orang yang tak betul tu dia stop lah ya. Ya, betul. Dan ada juga pendapat, ada ulama membawa keluar pengajaran. Dia kata antara pengajarannya adalah apa? Sebelum nak pergi belajar, sedekah dulu. Sebelum nak pergi belajar, sedekah dulu. Infak dulu sebelum nak mula belajar. Kan? Dia umpama kita nak membudi Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk faham apa yang kita nak belajar kejap lagi. Maka kalau kita nak masuk kelas, kena ada kelas berbayar. Maka janganlah rasa beban nak kena bayar kelas tu. Kita anggap itu adalah infak kita. Betul. Kita. Mudah-mudahan dengan infak kita kita berkorban. Berkat lah. Ya, bila kita tengok ada yuran, sebenarnya dia adalah test ataupun ujian untuk kita. Sanggup tak nak berkeluar duit nak belajar ni? nak bayar untuk sampai belajar degree sampai keluar negara, kadang sanggup. Nak masuk kelas nak belajar Quran, suruh bayar RM300 sebulan. Pun fikir 2-3 kali. Saya fikir dulu lah Ustaz. Itu kalau fikir. Lepas tu tak ada yang kata, Ustaz kenapa letak mahal sangat Ustaz? Ini belajar Quran je Ustaz. Kan? Dah lagi. Bila belajar benda lain tu sanggup. Habis berpuluh-puluh ribu, belah-belah ribu. Tak apa. Betul Ustaz. Sanggup. Betul. Tapi bila tang nak belajar agama ni Ustaz, kenapa mahal sangat Ustaz? Ya, betul. Sedangkan hidayah lah Ustaz. Syaitan tu. Syaitan tu. Ya. Syaitan tu. Dia menggoda. Ya, betul. Maksudnya Ustaz tadi sebagai satu test ataupun ujian kepada seseorang itu. Bila orang nak pergi belajar tu, nak kena bayar yuran, rasa beban ke tak rasa beban? Kalau rasa beban, jadilah benda tu ujian kat dia, lalu dia pun tak apalah, tak payah belajar lah. Kan? Tak payah belajar lah. Sedangkan rezeki yang dia dapat tu, Allah yang bagi pada dia. Dan dia nak belajar ni, nak kenal Allah. Bukan nak belajar kenal benda lain. Kan? Dia takut untuk kenal dia punya pemberi rezeki. Dia takut rezeki dia habis sebab dia nak kenal pemberi rezeki dia. Logik ke tak logik? Tak logik kan? Macam tak logik. Hidayah. Lagi satu Ustaz, boleh tak? Macam dalam hal ini kan, saya pernah dengar lah ada Ustaz cakap, kita ni nak ilmu, kita ilmu yang berkat. Kita nak belajar apa, kita nak ilmu yang berkat. Jadi untuk mendapatkan keberkatan tu, just like everything else lah kan, you got to pay for it lah. Mana ada ilmu free yang berkat Ustaz? Kita tak ada usaha apa kan, tetap ilmu datang, ya tak ada. Kita anggap bayaran itu sebagai satu usaha kita lah. Ya, usaha kita untuk mendapat keberkatan ilmu yang kita nak belajar tu. Ya, betul. Ya, betul. Kita ilmu kena cari. Orang dulu mungkin dia nak belajar, mungkin tak payah bayar. Tetapi apa yang mereka lakukan, macam dulu orang nak dapatkan hadis, mereka kena travel sampai berbulan-bulan, kadang sampai sebulan. Pengorbanan.
Sebab apa? Sebab dia dengar ada seorang ni, dia tahu satu hadis. Dia bukan cikgu hadis. Dia tahu satu je hadis. Ya Allah. Yang dia tak pernah dengar. Maka dia travel sampai sebulan perjalanan sebab nak dengar satu hadis tu. Satu sahaja. Bukan dia nak pergi belajar dengan cikgu hadis, tak. Sebab itu pengorbanan yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, juga Imam Hadis sebelum itu sangat besar. Sebab mereka travel jauh untuk hanya nak mendapatkan satu hadis. Seorang sahabat, dia seorang tabi'in ataupun tabi'in, dia nak dapatkan hadis daripada seorang sahabat, dia sampai tidur depan rumah sahabat tu. Sebab dia sampai waktu tu dia rasa macam dah malam. Kan? Dia tak nak ganggu, dia tidur depan rumah tu, dia tunggu depan pintu rumah tu sampai besok orang tu nak keluar solat subuh boleh nampak, kenapa kau tak panggil je aku? Sedangkan yang datang belajar tu juga adalah daripada keturunan Nabi SAW. Dia datang nak belajar dengan seorang sahabat, dan sahabat tu kata, kenapa engkau tak panggil aku? Tak layak engkau duduk depan rumah aku sebab engkau ni adalah keturunan Nabi. Aku patut memuliakan engkau. Tetapi tabi'in tu kata apa? Dia kata, tak, engkau adalah sahabat Nabi. Aku nak belajar daripada engkau, nak minta hadis. Maka aku yang kena datang berjumpa dengan engkau, nak kena macam melutut kepada engkau. Sahabat tu kata, kalau kata kau nak belajar hadis, aku boleh pergi jumpa engkau. Kau tak payah datang jumpa aku. Sebab dia nak muliakan keturunan Nabi. Tapi dia kata, tak, engkau adalah orang yang aku nak belajar daripada dia, engkau tahu hadis, aku yang patut datang jumpa engkau. Sebab itu Imam Malik kata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Didatangi. Didatangi ilmu itu. Maka ayat ini pun beritahu kita satu ujian kalau nak belajar itu perlu ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu semua adalah test dan juga ujian yang kita hadapi. Baik dari segi yuran, kan sekarang dah tak payah nak travel jauh-jauh. Dulu mungkin nak kena pergi masjid surau. Sekarang waktu PKP, keluar rumah pun tak payah. Tinggal nak on phone dia nak tekan link tu saja. Tenoria dah siap buatkan link dah untuk kita. Kita tinggal tekan link je. Itu pun dah jadi, itulah pengorbanan kita pada hari ini. Tekan link, kita duduk, spend masa sampai 2 jam untuk kita dengar sikit saja daripada. Lepas ni siapa nak bagi sumbangan kelas tadabbur boleh lah. Pengorbanan. Dana pun dah kurang ni. Maka bolehlah bagi InsyaAllah, dengan niat apa, dengan niat kita berharap kita nak saya letakkan kita nak membodik Allah. Dan kita selalu nak bodik manusia, kita bodiklah Allah dengan kita bagi sedekah, kita bagi infak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham. Allah mudahkan kita untuk faham apa yang kita belajar. Mungkin saya sampaikan ni mungkin skala dia mungkin 5. Tapi sebab kita dah bodik Allah tadi, kita nak Allah bagi kita kefahaman, lalu Allah bagi kita tu 10 kefahaman kita. Berkat. Berkat itu. Bertambah-tambah izdiadul khair, bertambah-tambah kebaikan itu. Di samping tu orang yang dapat ilmu sekali itu pun dapat berkat dia. Ya, betul. Dapat pahala. Kita dapat berkat lagi, kita dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi. Ya, yang mengajar dan yang belajar. Pahala mengalir kalau orang tu amalkan. Betul, pahala mudah kan. Kita sponsor, kita buat satu kelas, bagi ustaz mengajar, kita bayarkan ustaz tu mengajar, ustaz tu mengajar, 20 orang datang, 20 orang tu punya ilmu kita dapat pahala, 20 orang tu amalkan kita dapat pahala, 20 orang tu sampaikan kita dapat pahala berterusan. Itu satu, orang kata apa, investment yang sangat bijak, satu pengurusan keuangan yang sangat bijak. Ya, dipanggil pahala pasif. Dalam beribadah. Itulah dia unit trust yang kita jarang berebut melakukannya kan. Dia punya percentage tu lebih daripada 100% lah. Bukan setiap bulan, dia main per day tau. Main per day. Bukan per month punya keuntungan. Ustaz, ada di kalangan kita yang buat macam tu Ustaz? Ya. Ada di dalam kumpulan kita ni. Ada. Masya-Allah. Ustaz, boleh tak kita anggap sebut nama lah. Masya-Allah, saya doakan siapa yang dah siapa yang dah memang melakukan ini, saya doakan mudah-mudahan kalaulah sekarang ini mungkin dia tak nampak, mudah-mudahan nanti Allah bagi dia nampak di dunia. Kalau tak pun saya doakan Allah bagi dia kekuatan untuk dia di akhirat. Amin. Ustaz, boleh tak itu dianggapkan sebagai tijarah yang menguntungkan? Memanglah ini tijarah yang menguntungkan. Inilah dia. Tijaratan lan tabur.
perniagaan yang tidak akan rugi. Tidak merugikan. Okey. Kan yang Allah sebutkan rijalul la tulihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihil qulub wal absar. Inilah dia perniagaan yang seorang muslim itu perlu lakukan, perniagaan yang tidak akan rugi, iaitu dia beri infak, dia beri sedekah kepada orang lain. Dan dalam dia memberi infak itu dia bijak dalam nak menyalurkan infak dia. Dia infak antaranya yang besar adalah kepada ilmu. Dia tak mampu untuk belajar, dia infak untuk orang lain belajar. Dia organize satu kelas, dia infak kepada guru itu untuk mengajar. Itu cara perniagaan yang tidak akan rugi dan cara perniagaan yang sangat-sangat bijak. Mengeluarkan modal yang sedikit tapi mendapatkan untung yang sangat banyak. Kerana yang kita nak beli ni adalah syurga. 10 kali ganda daripada dunia. Maka perlu ada modal yang perlu dikeluarkan. Saya nak keluar dulu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Boleh. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Satu lagi Ustaz. Mengapa dikatakan ayat ni dimansuhkan? Tadi Pak Haji Yahya baca tadi kan ayat ni dimansuhkan. Dimansuhkan. Haji Yahya baca tadi. Ya, sebenarnya ayat ni dimansuhkan. Jadi Ya, ada ayat gantian. Makna dia tu, dia yang dimasukkan tu dia dalam kurungan. Sebab tu mungkin dalam terjemahan yang lain tu tak ada kan? Ya betul. Ayat ni memang disebutkan tadi dimasukkan dengan ayat yang selepasnya. Sebab tu ayat selepas tu kita baca ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu. Dia dimasukkan dengan firman Allah fa idh lam taf'alu wa taballahu alaikum. Maka jika kamu tak boleh nak buat, maka tak apa, Allah menerima taubat, Allah mengampunkan kamu. Maka ayat ini kemudiannya dimansuhkan ketika pada zaman para sahabat itu dan sehingga hari ini. Sebab apa? Sebab ada kekangan pada mana? Pada fakir miskin yang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Sebab para sahabat majoritinya adalah orang yang miskin. Jadi ni, kalau Ustaz, Nabi nak sedekah dulu, jadi beratlah. Ya. Ustaz. Ya saya. Saya rasa ni ayat 13 ni di override ayat 12. Ya. Bukan masuk ayat, tak ada di override kerana yang beri penerangan yang lebih dalam ayat 13 supaya kita tidak akan miskin kalau kita infak. Ya. Pada basuh ke belum? Ya betul. Betul. Ayat yang 13 ini dia memasukkan hukum pada zaman Nabi itu sebab keberatan kepada orang yang dia tak mampu. Sebab Allah dia tahu keadaan manusia ini tak semuanya mampu. Maka sebab itu siapa yang tak mampu tak apa. Tapi siapa yang mampu, bagilah sedekah. Masih kena buat. Bagilah sedekah tu. Tapi siapa yang tak mampu tak ada masalah. Macam Jalim kata dia override. Dia bukan yang directly macam memansuhkan terus. Tapi dalam terjemahan dia letakkan memansuhkan supaya mudah untuk orang awam faham. Takkan nanti diingatkan hukum ini masih kekal sehingga ke hari ini. Maka diletakkan sebegitu maksudnya. Tapi kalau siapa yang tak mampu tak apa, tak payah sedekah. Tapi kalau siapa yang mampu maka digalakkan untuk bersedekah, tidaklah sampai hukum dia kepada wajib. Tapi antara pengajaran dalam saya punya tafsir ni dia tak sebut dia mansuhkan, dia maafkanlah, dia maafkan kalau tak mampu. Sebab tu Allah guna perkataan ashfaqtum, kamu rasa berat. Sebab ada yang mampu, ada yang tak mampu. Maka kalau rasa berat, Allah kata tak apa. Siapa yang dia rasa berat, Allah kata tak apalah, Allah ampunkan. Tapi siapa yang dia okey, maka buatlah. Teruskan. Itu arahan yang utama. Itu arahan yang utama. So perkataan mansuh tu tak tak perlulah dipakai kan. Tak perlu tak sesuai. Tapi dalam Quran terjemahan, kenapa dia letakkan memansuhkan? Kerana dia berkaitan dengan hukum fiqh. Jadi sebab itu dia letakkan perkataan mansuh. Sebab dia, kalau kita lihat dari hukum fiqh nanti orang akan kata, oh kalau macam tu wajiblah siapa yang nak pergi belajar ataupun nak belajar hadis ke, belajar Quran ke, kena wajib sedekah. Dia akan sampai jadi wajib. Jadi sebab itu dia kata mansuh. Supaya nak memansuhkan dia bukan wajib. Dia nanti jatuh kepada hukum dia sunat
ataupun harus sahaja. Dia nak yang nak supaya tak jadi menjadi isu untuk bila tentang hukum. Jadi sebab tu dia letakkan juga di situ mansuh. Jadi sebab itu alhamdulillah kita yang belajar ni Allah kurniakan kita kefahaman, bukanlah maksud dia macam mansuh terus, tak, tetapi keringanan. Dia adalah keringanan. Untuk siapa yang tidak mampu, tapi yang utama adalah bersedekah, berinfak. Maknanya Ustaz, kita ada pilihan ya? Kita ada pilihan. Pilihan tadi ya. Ya, dia umpama macam ni lah, macam solat malam lah kan, qiyamul lail lah kan. Saya rasa kan Ustaz, maaf yang mencelak, ayat yang atas tu tadi dia belum habis lagi, jadi dia explain lagi for the next one. Ya, betul. That's how Allah buat. Betul. Sebab yang tu dia sebut menyeluruh kan, dia tak sebut kecuali orang-orang miskin tak payahlah nak sedekah. Then the next one baru dia sebut. Saya lah yang 13 tu. Jadi dia tak ada timbul mansuh ke tak mansuh kat situ. Tak tahulah. Saya tak bukan ulama. Betul. Yalah macam saya sebutkan tadi lah. Sebab Quran terjemahan, dia kena letakkan satu untuk umum. Dia kena letakkan untuk pemahaman orang awam. Supaya tak timbul isu. Sebab tu dia letakkan begitu supaya tak timbul isu nanti. Kalau dia tak letakkan nanti, takut nanti ada orang ingat, oh ini wajiblah kena buat. Itu saja. Itu sahaja. Ya, itu sahaja. Sebab memang dalam terjemahan ni dia letak makna umum. Sebab tu siapa nak tahu lebih detail kena pergi belajar. Lagi satu Ustaz. Ya saya. Dalam ayat yang 12 tu, Allah dah sebut sedekah pada fakir miskin. Takkanlah orang fakir miskin nak sedekah kat dia balik semula. Kan? Rasa saya lah tu sebab dia clarify the next one. Ya, betul. The next ayat dia bersambung. Betul. Masya-Allah. Saya itulah saya daripada tadi sebenarnya, daripada mula ayat 12 ini saya rasa sangat seronok. Sebab apa? Sebab banyak poin adalah daripada semua. Saya melihat pada hari ini setiap daripada kita dah mula berfikir tentang ayat tu. Apa yang boleh dapat? Apa Allah nak cerita? Apa Allah nak bagi tahu? Kan sampai terbawa-bawa pertanyaan tu sampai ke ayat yang selepas ni kita belum cerita pun lagi dah terbawa sampai ke itu tanda otak kita dah mula berjalan dengan Al-Quran ni. Kita dah boleh berfikir tentang ayat-ayat dia. Satu perkara yang saya sangat seronok lah ini. Tak buat conclusion Ustaz. Saya sangat seronok. Masa cedera. Ya? Masa cedera. Masa kecederaan dah sekarang. Baik. Maka ayat ni nanti kita akan sambung perbincangan dia pada minggu hadapan insya-Allah. Tapi sebahagian daripada pengajaran dia kita dah dapat banyak dah. Nanti saya akan letakkan di grup perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung bahagian yang seterusnya pada minggu hadapan insya-Allah. InsyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Saya sangat seronok hari ini kerana semuanya telah bersungguh-sungguh hari ini menggunakan otak tu jalan untuk fikir tentang ayat ni. Masya-Allah. So bila kita dah ada mindset tadabbur itu, setiap ayat kita lalu nanti kita akan tadabbur. Jadi kita dah biasa. Ramai lagi yang tak bersuara tu. InsyaAllah nanti akan bersuara. Dia simpan dia. Sebab ulama-ulama yang ada bersuara ni pun dah cukup banyak dah poin yang dapat. Kalau campur ulama yang tak bersuara tu saya rasa lagi banyak lagi. Ustaz nak tanya lah. Ya saya. Sorry sebab kat sini ramai yang aktif kan. Sebenarnya nak tanya tentang bersedekah tu. Baik. Kalau kita nak sedekah, is it kita kena fokus kepada apa yang kita nak niatkan ataupun just general je lillahi ta'ala? Sebab saya ada dengar ada ustazah cakap lebih detail itu lebih bagus. Macam mana Boleh? Ya. Lebih detail itu lebih bagus. Sama dalam bersedekah dan sama juga dalam berdoa. Kita minta secara detail, kita niatkan sebab apa kita nak bersedekahkan itu. Tetapi niat umum kita jangan terlepas, iaitu kita nak niatkan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab antaranya Nabi sebutkan siapa yang sedang ditimpa masalah, ada sakit dan sebagainya, Nabi suruh ubati sakit itu dengan
sedekah. Dengan sedekah. Jadi dia sedekah dengan niat mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Dan okey, janganlah bila dia sembuh itu dia rasa okey sedekah ni yang menyembuh aku, tak, tetap Allah SWT sedekah itu adalah asbab. Maka boleh juga diambil kita nak buat apa benda. Kita nak kita ada masalah dalam hidup kan, sedekah. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada kesempitan hidup yang sedang kita hadapi. Sebab tu Allah kata dalam Quran kan, siapa yang Allah kurangkan rezeki dia, wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang Allah kurangkan rezeki dia, apa yang dia kena buat? Allah suruh fal yunfik mimma atahullah. Allah suruh dia berinfak, sedangkan rezeki dah sempit nak kena infak pula lagi. Tetapi dengan infak itu insya-Allah akan melapangkan balik rezeki dia insya-Allah. Tapi jangan kita niatkan aku nak infak ni sebab nak dapat duit, sebab seperti mana orang yang dia solat duha sebab nak rezeki. Jangan macam tu. Niatkan Allah bagi rezeki di dunia dan juga di akhirat. Tapi boleh niatkan untuk spesifikkan kita sedekah itu untuk apa, supaya kita bertambah semangat untuk melakukan perkara tersebut. Boleh. Contohnya maksudnya kalau contohlah kita nak bersedekah untuk kalau kita sakit kan. So kita niat kita spesifikkan satu sedekah tu untuk elokkan sakit kita untuk kebaikan dunia akhirat kerana Allah Taala, macam tu Ya, macam itu. Boleh, sangat cantik. Mana satu sedekah tu satu niat lah Ustaz. Bukannya satu sedekah tu banyak-banyak kan niat. Kalau ada rezeki itu banyak, maka sedekahlah dengan satu sedekah itu satu niat. Kan, maka kita akan lebih banyaklah kita akan bersedekah. Dia menjadi kita lagi okey, apa boleh sedekah lagi? Kena sedekah. Jadikan supaya kita bersemangat lagi untuk bersedekah. Betul. Nak tanya sikit Ustaz. Ya, saya. Kalau kita sedekah saja sebab orang tu minta, kita tak ada niat pun. Tak ada niat, maksudnya kita tak ada niat lah. Saya sedekah ni supaya Allah murahkan rezeki ke, supaya saya baik dari sakit saya ke. Sebab oleh kerana ada orang minta dan kita rasa ada keperluan yang dia minta tu, kita pun bagi. Kita tak ada macam tu saja. Tak ada lah. Niat lah. Tak pasang niat apa-apa kan. Itu dia jadi macam mana Ustaz? Kita bagi sedekah, orang minta, kita bagi. Kita bagi tu sebab apa? Sebab kita nak tolong orang tu. Orang tu kita anggap dia tengah susah, sebab tu dia minta sedekah. So kita niat, walaupun kita tak niat tapi kita bagi sebab nak tolong dia. Sebab dia minta tolong kan. Maka dia kembali pada konsep ayat ke-11 kita. Kita tolong orang. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Kita tolong. Walaupun kita tak niatkan spesifik, tapi kita bagi. Orang tu minta tolong. So kita pun bagi sebab dia minta tolong. Kita tak niat apa-apa, tapi kita tolong orang tu, Allah akan tolong. Memudahkan. Allah akan tolong kita. Yalah, betul. Baik, jika tak ada apa kita tutup. Saya bercadang untuk buka pasal sedekah ini pada minggu hadapan sebenarnya, sebab kita akan bicarakan secara umum. Tapi tak apa, tidak ada masalah. Kita akan sebut sikit juga nanti pada minggu hadapan meninggalkan bersedekah dan sebagainya. Sebab ini antara perkara yang ramai orang susah nak buat dan ramai orang suka untuk buat. Ramai orang susah nak buat keluar duit ni susah. Tapi ramai juga orang yang dia memang suka nak bersedekah juga. Maka kita akan tengok sikit sebanyak mengenai sedekah pada minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jama'ana. Amin.